A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan pagi ini perbincangan kita dalam mengupas buku tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid, yakni Al-Muntalaq, insyaAllah. So seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bab yang kita akan bincangkan hari ini, kita akan pergi sekali lalu mengimbau kembali bab-bab yang kita telah pun baca dan kupas dalam bab-bab yang sebelum ini. Kita telah mulakan dari awal dengan muqaddimah Ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sebentar, kita beriman sejenak. Muhammad Ahmad Ar-Rashid telah pun memberi muqaddimahnya mengapa in the first place dia menulis berkenaan dengan fiqh dakwah, kan? Apakah realiti semasa yang memerlukan perbincangan ini, ya? Dan kemudian bab pertama kita menolak al-hawa. Bab yang kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Bab yang ketiga, golongan baik yang dibinasakan. Bab yang keempat, kewajipan dakwah ke jalan Allah. Bab yang kelima, ahli ibadah yang bermain-main. Bab yang keenam, perlukan cendekiawan. Bab yang ketujuh, jihad dengan hujjah. Bab yang ke-8, asas fiqh amal jama'i menurut salafus salih. Bab yang ke-9, fiqh amal jama'i dalam bentuk baru. Bab yang ke-10, keselarasan dan kesyumulan. Bab yang ke-11, panji kebaikan. Bab yang ke-12, formula yang hanya difahami oleh rijal. Bab yang ke-13, perjanjian. Minggu lepas kita dah bincangkan bab yang ke-14, kriteria generasi pengasas. Dan hari ini insyaAllah kita bincangkan bab yang ke-15, yakni perluasan yang seimbang dan penyebaran yang berhati-hati, insyaAllah. So seperti biasa, approach kita adalah approach bedah buku. Jadi kita akan pergi perenggan ke perenggan dan kita akan bincangkan apa yang perlu kita fahami, insyaAllah. Bismillah. Hasil pertama yang dirasai oleh seorang mukmin dari izzah imannya ialah kefahaman beliau bahawa dalam Islam ini ada kekuatan yang hebat dan hanya seorang manusia sahaja sudah mampu untuk mengiklankan kebenaran tersebut. Mukmin tersebut juga dapat merasai bahawa segala pemikiran jahiliah hanya palsu dan memerlukan bilangan ramai untuk diiklankan. Pemikiran jahiliah ini hanya mampu menarik perhatian orang-orang yang berfikiran cetek, lalu terpedaya dan tertipu dengan kepalsuan jahiliah tanpa mengetahui bahawa mereka semua sebenarnya berada di dalam kesesatan. Okay. So ini apa yang Muhammad Ahmad Rashid tekankan sebagai hasil daripada izzah keimanan yang sepatutnya ada dalam diri kita. Which is interesting juga sebenarnya, kerana secara logik kita boleh terima benda ni, kan? Pastinya kita yakini Islam itu kebenaran yang memiliki kehebatannya dan jahiliah itu hanyalah kepalsuan. So for sure kebenaran tu lebih mudah lah sepatutnya untuk diiklankan, kan, disebarluaskan. Manakala jahiliah tu disebabkan dia palsu, so memerlukan effort yang lebih lah untuk diiklankan itu, kan. Tetapi ironinya ialah sekarang ni orang yang berada di pihak yang kebenaran tu yang kadang-kadang merasai amat sukar untuk iklankan apa yang dirasakan, amat berat untuk berdakwah contohnya, kan. Amat rasa complicated untuk menerangkan kebenaran Islam tu, ya. So adakah isunya sebenarnya ialah kehilangan izzah terhadap iman kita? Itu satu benda yang kita boleh fikirkan, insyaAllah. Oleh itu, kita selalu dapat melihat umat Islam ini kadang-kadang tercerna dan diwakili oleh hanya seorang mukmin sahaja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat atau patuh kepada Allah, lagi cenderung kepada agama yang lurus. Surah An-Nahl ayat 16, surah 16 ayat 120.
Ibn Taymiyah berkata, maksud ayat ini ialah hanya Ibrahim seorang sahaja yang beriman, sedangkan manusia lain semuanya kafir. Tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Ibrahim AS berkata kepada isterinya, "Wahai Sarah, tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau sahaja." Demikian juga pada satu ketika, umat Islam ini hanya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW seorang sahaja. Jadi daripada apa yang dikupas kat sini, kita dapat lihat bahawa ada ketikanya Islam itu bermula dengan hanya seorang. Tetapi kerana kebenaran Islam itu, dia boleh berkembang dari situ. Lantaran itu, seorang mukmin tidak mungkin langsung akan merasa terasing dan dagang ataupun ghurbah, kerana sebenarnya dia mewakili iman dan hakikat yang benar. Dia merasai manusia lain yang sesat itulah sebenarnya yang dagang dan meraba-raba. Satu benda, again, poin yang sama yang dia sebut tadi, muhasabah juga. Kenapa kita kadang-kadang terasa keseorangan kan, dalam kebenaran yang kita bawa, sedangkan sepatutnya, kalau apa yang dikatakan kat sini tidak sepatutnya begitulah. Justru ketika ada seorang yang tidak faham menyangka Abdul Wahab Azam sebagai hidup sebagai orang dagang di tengah-tengah masyarakatnya, dia segera menjawab tegas. Seorang sahabat berkata kepadaku, "Aku melihat engkau seperti orang asing, bersendirian di tengah-tengah manusia tanpa sahabat dan teman." Aku berkata, tidak sekali-kali. Bahkan manusia itu yang asing. Aku tetap di dalam alamku dan inilah jalanku. Okey. Adapun keterasingan orang-orang yang dikatakan umpama perantau yang disebut di dalam sebuah hadis, tuba lil ghuraba, berbahagialah mereka yang asing. Sebenarnya asing di dalam hadis ini adalah relatif berdasarkan wakil sekeliling, kerana bilangan mereka yang sedikit di tengah-tengah buih-buih yang sesat. Namun dari sudut naluri dan perasaan, sesungguhnya mukmin yang keseorangan di tengah-tengah manusia yang sesat itu mempunyai teman dan kawan yang menjauhkannya dari keterasingan yang hakiki. Okey, so kat sini dia nak establish apa yang dia maksudkan lah. Sebab for sure kita pernah dengar hadis ghuraba ni kan, dagang ataupun asing. Beruntunglah mereka yang asing ataupun dagang yang kita sebut. So kenapa macam berbeza dengan apa yang disebut di awal bab ni? So kat situ dia nak Muhammad Ahmad Rashid membezakanlah. Asing dalam hadis ni menggambarkan realiti ni memang seolahnya macam dia asing lah. Dia dalam ramainya orang yang jahiliah dengan karakter mereka dan sebagainya. So orang mukmin ni akan nampak berbeza tetapi dari perasaan dia tak terasa dia tu asing lah, sepatutnya kan. Bab yang subtopik yang seterusnya, ataupun yang pertama dalam bab ni ialah tanggungjawab kita hanyalah menyampaikan. Okey, ini satu word, kadang-kadang word yang kita biasa gunakan. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Tapi kita cuba tengok apa yang akan disampaikan dalam subtopik ni, insyaAllah. Perbezaan perasaan antara penyeru keimanan dengan penyeru kebatilan inilah yang menyebabkan penyeru kebatilan sentiasa dalam keadaan penat. Mereka perlu terpaksa merubah bentuk dan rupa kebatilan mereka apabila ia tidak mampu memperdaya manusia. Mereka memberi alasan tindakan mereka itu sebagai perkembangan fikiran dan dialektik. Bagi mereka, kerana cara fikir mereka yang materialisme dan hanya menilai keuntungan dan kerugian dari faktor material semata-mata, sesiapa yang ingin mengembangkan mana-mana ideologi tertentu, apabila ideanya sudah tidak mendapat sambutan, mereka perlu segera menukarnya. Sebaliknya, seorang da'i Islam yakin bahawa kewajipannya ialah mereka mesti memilih kata-kata yang sesuai dengan syarak dan kemudian mengikut uslub yang sesuai berdasarkan ijtihadnya. Kemudian segalanya diserahkan kepada Allah. Sekiranya dakwahnya tidak diterima manusia, ini bermakna ada hikmah Rabbaniyah di sebaliknya,
Sekiranya Allah menghendaki, tentu mereka akan diberi hidayah. Tetapi Allah tidak mahu mereka menyertai golongan da'i. Oleh itu, tiada jalan lain bagi da'i melainkan terus sabat dengan pegangan mereka. Kesedaran terhadap hakikat iman ini menyebabkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjawab orang yang membangkangnya. Beliau berkata, "Aku hairan melihat mereka yang berkata, anda berdegil di dalam cita-cita, memelihara idealisme yang tinggi dan pendakian yang sukar. Berhentilah di sini, janganlah bersusah payah. Engkau hanya menyemai benih di bumi yang kontang." Aku berkata kepadanya, "Tunggu, putus asa bukan sikapku. Akan kutabur benihku di bumi dan buahnya hanya dari Tuhan. Apabila aku telah sampaikan risalah ini dengan bersungguh-sungguh, kemudian aku tidak dapati yang menyahutnya, apa dosaku?" Okey. So kat sini menggambarkan kejelasan dia lah kan. Dr. Yusuf Qaradawi dalam tugasnya. Sebab orang kata macam, kenapalah nak susah payah macam ni kan, bumi kontang, maksudnya mereka ni pun tak ada potensi pun kan. Sudah-sudahlah tu kan. Tetapi kejelasan bila kita kata tugas kita hanya menyampai dan Allah yang akan mengubah manusia ni contohnya, dia akan menyebabkan seseorang tu tidak berhenti daripada berdakwah. Kerana itulah tugasnya kan. Dan apa dosa dia bila dia berbuat demikian. Itulah konon dakwah Islam. Apabila kita tidak mencapai apa yang kita harap dan inginkan, cukuplah kerja kita ini untuk menjadi motivasi generasi baru agar meneruskan perjalanan ini. Sesungguhnya berjaya memulakan sesuatu adalah tanda ia boleh ditamatkan. Atau seperti yang dikatakan oleh Ar-Rifa'i, urusan yang susah apabila ia dapat dimulakan, cukuplah ia menjadi bukti ia boleh dilaksanakan. So dekat sini pun seperti mana para generasi da'i terdahulu berdakwah, menempuhi segalanya, menjadi salah satu motivasi untuk kita kan. Kita tengok mereka pun boleh buat, mereka pun boleh mujahadah, mengapa tidak kita? Sepatutnya itu juga menjadi motivasi untuk kita teruskan supaya menjadi perangsang kepada generasi akan datang, insyaAllah. Kewujudan contoh da'i yang baik di seluruh pelosok bumi Islam sudah cukup untuk membuktikan bahawa pelaksanaan idealisme Islam dalam satu tajammuk haraki di tengah-tengah kepekatan jahiliah adalah satu yang boleh. Bukti inilah yang menjadi titik tolak ataupun muntolak bagi kita untuk meneruskan perjalanan usaha ini. Terus berusaha untuk memperbanyakkan proses tarbiyah, contoh-contoh yang sama, hinggalah kita sampai kepada bilangan yang mampu untuk memimpin manusia di sekeliling kita. Okey. Sekiranya da'i hari ini tidak mampu mencapai kemenangan, cukuplah bagi mereka seperti mana yang dikatakan oleh Said Qutb. Mereka adalah kuli ataupun pekerja kepada Allah. Walau di mana, bagaimana dan cara mana yang dikehendaki Allah supaya mereka bekerja, maka mereka jalankan kerja itu dan mereka menerima pahala sebagaimana yang diketahui. Bukan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menentukan berhasil atau tidaknya dakwah itu. Ia terserah kepada tuannya dan bukan urusan kuli. Faham kot ya? Kepada subtopik yang seterusnya, kita ingin menjadi pimpinan. Sikap itu adalah tuntutan iman. Namun begitu, menjadi lumrah manusia cenderung untuk mempunyai ramai teman. Mata gembira melihat iman mengalahkan kufur. Tatkala itu, bergembiralah orang-orang yang beriman dengan pertolongan Allah. So ini satu hakikat lah kot. Walaupun sungguh pun kalau kita rasa keimanan kita seperti yang telah disebutkan tadi, walaupun kita seorang terpaksa meneruskan kerja, keimanan kita sepatutnya menyebabkan kita akan terus menerus buat benda tu, sepatutnya, insyaAllah. Tapi disebutkan ke sini juga,
walaupun begitu, lumrah kita sebagai manusia ni still ada kecenderungan untuk ada bersama-sama kita teman-teman yang bersama berjuang, dan juga kita akan gembira tengok secara zahirnya keimanan tu mengalahkan kekufuran. So Rasulullah SAW juga mengimpikan benda yang sama, kan. Perasaan itulah yang mendorong da'i berusaha bersungguh-sungguh mempelajari seni dakwah supaya mereka berjaya menyelamatkan sebanyak mungkin generasi muda dari kesesatan ke jalan yang lurus. Kamu melihat mereka sangat gembira apabila berjaya mendapat satu bai'ah baru. Menjadi doa yang paling disukai oleh mereka ialah doa yang tersebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'alna lilmuttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam ataupun pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Imam lilmuttaqin. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 74. So dalam doa ni, yang mana di sebahagian daripada ayat Al-Quran, kan, kita bukan sekadar nak kita jadi di kalangan orang muttaqin, tapi nak jadi imam, kan. Doa itu bukan kerana mereka inginkan kuasa atau suka menunjuk-nunjuk yang merupakan suatu perbuatan yang tercela, tetapi ianya adalah apa yang diperkatakan oleh Imam Al-Qayyim. Dia suka menjadi imam ataupun ikutan di dalam agama, bahkan dia memohon kepada Tuhannya supaya menjadikannya sebagai imam dan pimpinan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, diteladani oleh orang-orang yang bertakwa dan soleh, sebagaimana dia sendiri menjadi pengikut kepada orang-orang yang bertakwa. Okey. Mungkin satu soalan untuk kita semua lah, kot. Sejauh mana kita secara sebenarnya selalu berdoa benda ni, kan? Sebab secara jujurnya kalau kita faham apa kita doakan, dan kita doa supaya Allah actually jadikan kita sebagai imam kepada orang muttaqin, kepada orang-orang bertakwa, mustahil kita tidak membina manusia lah, kan? Sebab dari mana pula kita datang, kita jadi imam kepada orang lain, kan? Sedangkan kalau kita tak buat apa-apa, so biasanya dia akan tally begitu kalau benar kita punya doa tu lah. Kecuali dia hanya doa yang disandarkan kepada angan-angan, kan. Harapnya tiba-tiba Allah jadikan begitu. Tapi orang yang real bila dia berdoa tu, mustahil dia tidak juga bekerja untuk membina manusia menjadi pengikut dia lah. Sekiranya seorang da'i itu suka dipandang tinggi oleh orang yang bertakwa, hebat di hati mereka, dicintai dan ditaati, dan semua itu kerana niat membimbing orang bertakwa itu mengikut jejak langkah Rasulullah SAW, maka sikap demikian tidak mengapa. Bahkan ia satu yang terpuji, kerana dia mendukung dakwah Islam dan menyeru manusia kepada agama Allah. Ia mahu Allah dicintai, ditaati, disembah dan diesakan. Oleh itu, dia suka segala perbuatan yang membantu untuk mencapai matlamatnya itu. Untuk itu, Allah SWT telah menyebut golongan hamba-hambanya yang khusus untuknya, memuji mereka di dalam kitabnya dan memberi balasan baik kepada mereka di hari akhirat. Allah memuji amal dan sifat mereka yang terbaik di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini ayat ini penuh lah. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan anak-anak yang menggirangkan hati kami, dan jadikanlah kami imam ataupun ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Mereka ini memohon kepada Allah supaya sejuk mata mereka ialah apabila isteri-isteri dan zuriat mereka taat kepada Allah SWT. Kegembiraan hati mereka ialah bila mereka menjadi ikutan orang-orang yang bertakwa dan soleh untuk mentaati Allah, beribadah kepadanya. Sesungguhnya imam dan makmum itu saling bekerjasama untuk mengerjakan ketaatan. Oleh itu, mereka hanya memohon kepada Allah suatu yang boleh menolong mereka mencapai redha Allah dan taat kepadanya.
Doa mereka ialah supaya mereka dijadikan imam dan pimpinan dalam agama. Okey. Harapnya kita mempunyai cita-cita sebeginilah, dan harapnya doa tadi tu adalah doa yang kita sering panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan sepatutnya tergambarlah, kan, bila kata lil muttaqina imama tu, bayangan dia akhirnya ramai orang-orang yang mengikuti kita kerana mentaati Allah, kerana mengikut dakwah kita dan sebagainya. Bab yang seterusnya, subtopik yang seterusnya, perluasan tajmid perlu seimbang dengan tenaga tarbiyah. Okey. Kalau kita follow through the bab, sebenarnya yang telah bermula dengan bab-bab yang sebelum ni juga, tentang dakwah apa semua. Tapi dalam bab ni, kalau kita faham tadi tu, maksudnya sepatutnya keimanan kita, kalau dari awal tu keimanan kita menyebabkan kita tak rasa keseorangan, walaupun zahirnya kita keseorangan, kerana kita dengan kebenaran dan keimanan yang benar, kan. Kemudiannya, tetapi kita juga mengidamkan untuk lahirnya, kan, pengikut-pengikut dakwah dan sebagainya, seperti yang telah disebutkan tadi, dan even itu Allah juga acknowledge dalam Al-Quran, kan. Sepatutnya jadi doa juga. Maka mustahillah kalau kita nak jadi orang yang terbaik, sebagai hamba Allah yang terbaik, kita tidak memanjatkan doa tersebut dan tidak menggambarkan terbinanya keluarga kita dan juga orang-orang yang kita bawa dan ajak kepada dakwah dan Islam itu sendiri, kan. So dia masuk pula kat sini, sebab bila kita kata dalam konteks tu, maknanya mestilah kita nak memanggil seramai mungkin, kan. So kat sini masuk perbincangan, perluasan tajmid itu perlu seimbang dengan tenaga tarbiyah. Tetapi keinginan untuk menjadi ikutan dalam agama tidak sepatutnya pula tidak menjadikan mereka bermudah-mudah dengan sifat imaniah dan sifat semula jadi yang kita telah syaratkan bagi sesiapa yang hendak bergabung dalam gerombolan ini. So walaupun kita mengharapkan seramai mungkin ikut kita, sepatutnya tak menjadikan kita mudah-mudah dalam aspek inilah, kan. Dalam konteks memerhatikan sifat imaniah yang sepatutnya prasyarat kepada orang yang bersama-sama dengan gerakan dakwah itu, kan. Perlu ada keselarasan dan keseimbangan di antara perluasan tajmid dan kemampuan tenaga tarbiyah yang kita miliki. Okey. Satu kesilapan yang paling berbahaya ialah bagi dakwah ialah macam mana ada ni. Okey, kesilapan yang berbahaya bagi dakwah ialah apabila ia melakukan tajmid yang luas sebelum adanya sekumpulan da'i yang mampu mentarbiah mereka yang telah ditajmid itu. Satu benda yang quite interesting, So ni dah masuk lebih dekat dengan aspek-aspek operasi, kan. So kesilapan kat sini disebut, maksudnya kalau kita ni bersemangat mentajmid, mengumpulkan seramai mungkin manusia, tetapi belum ada sekumpulan da'i yang mampu nak tarbiyah orang-orang yang tajmid dikumpulkan itu, Kumpulan da'i itu sendiri pula mesti memperuntukkan sebahagian dari waktunya untuk meneruskan tarbiyah diri sendiri dengan ilmu dan ibadah. Kerana jika tidak, hati mereka akan menjadi keras setelah mereka dapat menikmati kelazatan di peringkat permulaan. Apabila hati telah keras, akan hilanglah pula roh-roh persaudaraan. Okey, so ini realiti yang mungkin sesiapa yang dah berada dalam arena dakwah dan tarbiyah mungkin boleh appreciate, kan. Sepatutnya masa kita ni ada masa yang memang perlu diperuntukkan untuk ada masa yang sepatutnya perlu diperuntukkan untuk tarbiyah diri kita sendiri, dan juga ada masa yang sepatutnya kita peruntukkan untuk tarbiyah orang lain. Jadi bila mana kita mengumpulkan seramai mungkin orang, tapi tenaga da'i yang nak mentarbiyah orang yang dikumpulkan pun tak cukup, so dia akan efek balik kepada masa yang kita peruntukkan untuk tarbiyah diri kita juga, hatta tarbiyah diri kita juga. So kat situ
Disebabkan itu Muhammad Ahmad Al-Rashid menekankan kat sini, satu kesilapan yang paling bahaya untuk dakwah tu ialah kalau dia start tajmid yang amat luas sebelum ada da'i yang mampu untuk mentarbiah di tajmid itu kan. Siapa yang dah start terasa kalau sebab benda ni, anak sini pun dah start terasa bila kita terpaksa bawa 3, 4 usrah dan sebagainya sebab ramai orang yang dikumpulkan tu tapi tak ada orang yang nak bawa so dia akan affect tarbiah diri kita juga so kita punya preparation untuk diri kita sendiri pun akan terjejas so itu bukanlah apa yang kita nak sebab dia sebut kat sini juga kalau tarbiah diri kita sendiri pun terjejas dan bila kita start dapat hasil-hasil yang positif dan sebagainya, hati kita jadi keras dan sebagainya, so dia akan ada efek negatif juga Nauzubillah. So itu satu peringatan. Keseimbangan ini bukan hanya khusus pada permulaan dakwah sahaja, bahkan mestilah meliputi seluruh fasa pengembangan dakwah. Jika tidak, dakwah akan diancam bahaya yang besar. Faham ya? Oleh itu, perencanaan dakwah pada peringkat permulaannya jangan digambarkan akan merangkumkan seramai mungkin orang awam atau orang biasa atau merajul syari'. Ini macam ni, syari' ke syar'i? Syari'. Kecualilah jika kita melonggarkan syarat-syarat penggabungan. Adalah satu kesilapan besar jika kita biarkan dakwah cuba mengutip dan beria mendapatkan rajul syari' ni ataupun orang awam ni sebelum wujudnya satu bilangan yang cukup mereka yang mempunyai kesedaran dan tarbiyah yang mantap. Faham kot ni emphasize lagi untuk poin yang disebutkan tadi so janganlah masa especially pada permulaan dakwah kalau disebutkan sini kita passionate untuk kumpul seramai mungkin, mengumpul ramai mungkin orang awam tanpa ada cukupnya tenaga di sebalik itu untuk mentarbiah. Kalangan da'i yang terlibat di dalam bidang politik, ni pun menarik yang dia sebut khusus contoh kat sini, biasanya mahu supaya dakwah berlumba-lumba dengan parti politik untuk menarik sebanyak mungkin orang biasa. Sedangkan kita dapati yang jelasnya orang biasa tadi di mana-mana negara Islam sekalipun tabiatnya biasanya ialah tidak bersedia untuk duduk lama bersama-sama dengan mana-mana jemaah. Itu yang dia katakan based on observation lah kot maksudnya kalau orang-orang awam ni tabiatnya begitu kan. So kalau kita passionate untuk kumpul seramai mungkin mereka begitu, hakikatnya mereka tabiatnya mereka begitu kan. So apakah yang kita nak di hujungnya kan? Rajul syari' ghawqa duhama wallahu alam, adakah itu sebutannya agak tepat dengan bahasa Arabnya ataupun kat sini dia translation ni dalam bahasa English ni mob, riffraff dan rebel. Okay. Ni orang ramai yang boleh membentuk satu wave lah sebenarnya kalau kita kata mob dan sebagainya kan. Dan orang ramai yang bising-bising ini biasanya adalah orang yang tidak tetap pendirian. Mereka itulah yang biasanya menjadi tunggak utama dan asas hidupnya parti-parti jahiliah, kerana biasanya boleh menukar gantikan program dan uslub mereka menurut kehendak pengikut atau pasaran semasa yang laris. So itu normal dalam siasah lah kot dalam politik parti-parti politik dia biasa ada pengikut, membentuk pengikut yang sebegitu tetapi dakwah Islam tidak akan menang dengan orang-orang seperti ini. Bukan orang-orang sebegini yang akan mengubah perjalanan sejarah. Tajmid untuk ramai dalam masa singkat mungkin, tetapi ia tidak dapat bertahan lama. So ini hujah-hujah dia kenapa peluasan tajmid itu perlu seimbang dengan tenaga tarbiyah tu. Lebih dari itu, tajmid yang meluas akan meletakkan jamaah pada situasi baru yang memerlukan penggunaan tenaga yang besar untuk pengurusan. Some of kita mungkin dah start rasa benda ni. Ia juga memerlukan kumpulan qudwah yang tinggi tarafnya untuk mengekalkan perkumpulan tersebut di dalam lingkungan kehidupan rohaniah ketika mengharungi pelbagai peristiwa. Ni pun kita mungkin dah start membincangkan benda ni kan. Maksudnya kadang-kadang kita dah kumpul ramai
yang officially, macam kita kata officially kita labelkan sebagai da'i dah pun. Tapi kalau karakter dia macam ramai ni, macam semua macam orang awam kan. So makin struggle untuk kita meletakkan barisan qudwah tu untuk mewarnai semua kan. Sekiranya kemampuan tenaga dan qudwah tersebut tidak cukup sebelum dilakukan tajmid meluas dan bekerja dengan rajul syar'i itu, maka ini bermakna dakwah telah menghimpunkan orang ramai yang hanya Islam pada nama tetapi mempunyai pelbagai kecenderungan yang tidak terkawal dan tidak mahu tunduk kepada langkah yang bijaksana. Mereka hanya akan bertindak tanpa arah dan tujuan. Mereka mungkin menggunakan Islam untuk membuat sesuatu yang bukan Islam. Bahkan kadang-kala memburukkan Islam dengan fahaman yang bercampur baur, teori-teori kufur dan akidah-akidah yang bercampur aduk dengan bid'ah. Nauzubillah. Ni agak ekstrim kes lah kot, yang sebenarnya masih boleh terjadi sebab ada kumpulan lain yang kita kadang-kadang boleh tengok yang mana barisan mereka tu macam tidaklah ada penapisan yang agak ketat. So kadang-kadang tiba-tiba bila dikumpul ramai-ramai tu, tiba-tiba majoriti pula yang membawa fahaman-fahaman tertentu kan. So dia boleh mengubah landscape perjuangan barisan tersebut. Kalau kita cakap parti politik, obviously lah, sebab dia tidak ada paksi ideologi ke apa yang semua orang kena comply kan. So kalau tiba-tiba majoriti dalam tu yang masuk tu ialah dengan fahaman tertentu, dia boleh je tolak orang yang awalnya dalam parti tu pun kan. Itu realiti parti secara hakikatnya lah kan. Sebab tu satu parti politik tu kadang-kadang kita tengok, kenapa dulu macam ni, sekarang dah macam ni, boleh jadi kemudian macam ni pula kan. Sebab dia ikut siapa di dalamnya dan apa karakter mereka lah kan. So adakah gerakan Islam menjadi begitu kan? Sepatutnya dia dipasak dengan paksi yang sebenar. So kat situ akan jadi satu cabaran lah sebenarnya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang di kalangan kita ni kadang-kadang cabarannya taklah sampai ke sini kan. Dah bawa ada dunia bukan-bukan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang keseriusan dengan tarbiyah diri, keseriusan dengan tarbiyah sesama kita, keseriusan dengan dakwah tu kadang-kadang boleh luntur bila makin ramai majoriti yang dalam soft tu yang karakternya begitu kan. So itu ceritanya lah. Topik seterusnya ialah seimbang dalam perluasan medan. Tadi dalam konteks mengapa sampai mungkin manusia, kat sini dalam medan pula. Sikap bermudah-mudah ataupun tasahul dalam pemilihan dan tindakan meramaikan kuantiti tanpa kualiti, takasur la tarkiz, akan melahirkan pelbagai tindakan dan kegiatan yang tidak terancang dan tidak bertujuan. Dari situ, rasa tidak mahu dikalahkan oleh golongan jahiliah, penyelewengan dan mulhid ataupun etis, dan mahu menguasai seluruh medan penglibatan keilmuan ataupun sakafiyah dan politik untuk memimpin manusia. Itu semua menyebabkan da'i mula mengikut style kerja parti-parti politik tanpa melihat kemampuannya sendiri. Ini juga mendorong mereka untuk turun ke medan dan pentas ke gelanggang, sedangkan mereka tidak mempunyai persediaan yang cukup. Wallahu alam sejauh mana kita familiar dengan gerak kerja politik. Tapi sebab gerak kerja politik itulah nature-nya dan itulah keperluannya kan. So dia kerja dia mengumpulkan mass yang menyokong sebanyak mungkin. So adakah kita terikut dengan rentak itu? So itu persoalan kat sini yang dibawa. Akibatnya berlakulah simpang siur amal dan berseleraklah tenaga da'i yang berkemampuan. Lalu pengaruh dan kesan kerja tersebut tidak mantap di setiap bidang yang diceburi. Berlaku kepenatan dan pengarahan tenaga yang dahsyat. Okey. Kalau kat sini bila kita bincang benda ni, sebab dia bincang dalam konteks konseptual, satu konsep yang sepatutnya difahami. Dan sekiranya kita yang menetapkan fasa-fasa dakwah kita di hadapan, ini benda-benda penting untuk diconsider. Mungkin di kalangan kita kadang-kadang yang dengar benda ni, realiti kita agak berbeza sedikit, bukanlah kita yang decide fully keluasan medan dan sebagainya kan.
So kadang-kadang kita dalam platform yang sedia ada juzuk-juzuk bidang dah pun, kena di champion bidang ni dah sedia ada dalam organisasi pun. Jadi satu benda yang agak interesting untuk kita consider lah. Dalam konteks sepatutnya memang kita faham sekiranya benda ni semua tidak di backing oleh kemampuan dan jumlah da'i yang berkemampuan untuk tarbiyah tadi tu, dia akan affect, dan long term dia semua benda ni tak sustainable lah. Jadi dalam konsep ni kalau kita ikut dan baca dia punya gambaran macam soalannya, so kita tak boleh lah mengembangkan tak tentu pasal dan sebagainya kan, kita kena kawal dan seimbangkan benda tu. Tapi dalam keadaan sekiranya benda tu di luar kuasa kita kan, memang dah ada lah, biru tu, JK tu, apa semua pun dah ada, maksudnya dah kena pergi ke segenap bidang. Nak tak nak jadi macam the only way forward ialah somehow kita kena mantapkan habis mungkin tenaga tarbiyah di belakang tu kan. Otherwise benda ni memang tak sustain dan tak tahan lama kan. So dia jadi macam satu urgency yang amat sangat untuk macam mana nak boost barisan tarbiyah yang untuk boleh cope dengan semua perluasan ini kan, yang akan berterusan dan berterusan. Sebab kadang-kadang itu satu perbincangan lain juga dalam konteks tuntutan dakwah yang kadang-kadang kita susah nak stop. Hal ini sama seperti mana yang terjadi dalam pertempuran di medan perang. Sejarah peperangan telah menunjukkan banyak contoh panglima-panglima perang yang tidak teliti di dalam penyusunan strategi. Mereka membuka banyak medan pertempuran serentak menyebabkan kekuatan mereka terpecah-pecah. Mereka bukannya menghadapi musuh secara satu persatu. Ini menyebabkan mereka kalah. Ilmu persediaan ketenteraan sentiasa mengingatkan kepada panglima-panglima perang supaya mereka tidak terlalu melamakan masa satu-satu pertempuran dan hendaklah diserang secara bersepadu yang dapat menjamin berulangnya serangan sekiranya serangan yang pertama gagal. Mereka juga hendaklah mempunyai pasukan reserve ihtiyati untuk menangkis serangan mengejut dari gerakan belakang. Ini semua aspek-aspek real battle ni kan. Aspek-aspek yang kadang-kadang kita boleh appreciate lah kalau kita pernah tengok gambaran-gambaran peperangan ni. So kalau macam terpecah-pecah dan setiap kumpulan jadi kecil-kecil kan, kadang-kadang dia akan efek kekuatan tu juga. Kat situ dia katakan sepatutnya semua tu terpadu, dan ada juga barisan-barisan reserve in case anything. So adakah kita dalam dakwah pun consider semua aspek-aspek sebegini kan? Apa yang kami sebutkan ini bukan bertujuan untuk mengajak kita supaya berrelax, kerana relax adalah maut. Ia bukan bertujuan untuk menyejukkan semangat, kerana ia akan melepaskan segala peluang. Ini juga tidak bertujuan untuk menghalang kita dari mengambil pelajaran dari teknik-teknik kerja smart yang ada pada grup jahiliah. Banyak word-word English juga. Kita boleh mengambil kebaikan dari mereka selagi tidak bercanggah dengan nas syarak dan tidak bertentangan dengan uruf akhlak yang dipandang baik oleh mukmin. Sebenarnya kami mengajak supaya kita menilai wakil kemampuan kita, mentarkiz, fokuskan usaha dan memasuki gelanggang yang sesuai berdasarkan kepentingannya. So apa yang dia ajak ialah itu kan. So yang disebut kat sini untuk mengelak salah faham lah. Bukan kata pula so kita tak payah buat kerja banyak lah. Bukan maksudnya tak payah buat kerja banyak. Kita cakap pasal berstrategi kan kat sini. Usaha lebih dahulu oleh penjajah kafir dalam membentuk parti-parti politik telah menyebabkan mereka telah mendahului parti-parti dakwah Islam. Ini ditambah lagi kebingungan umat Islam yang ikhlas selepas tumbangnya Khilafah Islam Uthmaniyah. Oleh itu, masalah ini tidak mungkin dapat diatasi sekaligus, tetapi ia hendaklah dengan tindakan dan perjalanan yang seimbang. So ini dibawa antara sos permulaan isu yang ada lah, termasuk kalau kita cakap di Mesir itu sendiri kan. Bila mana penjajah tu yang bawa dan create pola tu kan, dengan parti-parti politik yang terbentuk pun dengan mindset dan karakter-karakter mereka yang dengan kepentingan mereka sendiri. So untuk resolve semua benda ni sebenarnya cerita yang panjang lah kan. So maksudnya jalan untuk menyelesaikan benda tu pun perlu
seimbang lah dan sesuai dengan perjalanan yang panjang. Oleh kerana itu, perkembangan dan peluasan yang seimbang di setiap medan adalah menjadi pelengkap kepada keseimbangan perkembangan bilangan ahli bagi memelihara dakwah dari kemusnahan. So dua aspek tu perlu dititik beratkan lah. Yang kita dah sebut tadi, keseimbangan perkembangan bilangan ahli itu sendiri kan. Intake of ahli perlu amat diseimbangkan dengan readiness of barisan yang ready untuk tarbiyah. Dan kemudian perkembangan medan tu pula juga kena dia melengkapkan aspek tersebut. Hubungan pengaruh dan kesan terhadap besarnya apa yang didengari dan dilihat dalam manifestasi tarbiyah mewajibkan kita untuk memelihara saiz yang sesuai dengan keluasan medan yang dibuka untuk keseimbangan dengan pembahagian yang sesuai. Semakin kurang bidang yang diceburi, semakin bertambahlah tenaga yang ada. Ini basically per bidang tu lah kot. Sejarah yang baru saja berlalu menunjukkan kepada kita bagaimana ada harakat Islam yang terlibat di dalam pembahagian banyak kerja dan memasuki semua medan secara tergesa-gesa dan gopoh sebagai satu tindakan balas terhadap pelbagai situasi politik dan kepartian. Da'i terpaksa bertarung sengit dengan golongan ideologi jahiliah di dalam badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO, kesatuan-kesatuan kerja, kelab-kelab kesusasteraan dan badan-badan sosial. Sedangkan ketika itu, bilangan anggota gerakan Islam yang berkemampuan, berpengalaman dan mahir masih lagi kurang. Wallahualam, apakah contoh yang dibawa kat sini? Sebab dia kata sejarah yang baru saja berlalu menunjukkan ada harakat Islam yang buat begini kan. So tak pasti harakat Islam yang mana yang dimaksudkan dan di mana, adakah di Mesir. Pandangan yang matang mengingatkan sungguh-sungguh perlunya penekanan tarbiyah dalaman, pemantapan iman dan peneguhan soft dengan menanamkan rasa ketaatan dan iltizam sebelum memasuki gelanggang pertarungan dan persaingan. Dalam keadaan kemampuannya lemah, da'i yang faqih tidak akan terprovok dengan kemenangan kafir yang kuat. Bahkan dia akan mengawal marahnya, bersabar dan memulakan kerja-kerjanya secara teratur dan sentiasa menyediakan tapak yang mantap sebelum kakinya melangkah. Okey. Seterusnya, kemajuan datang dari kepayahan. Semangat da'i yang begitu bersemangat tidak semestinya berhasil kerana ia tertakluk kepada realiti. Antara fenomena waqi' yang terpenting yang menghalang da'i dari melaksanakan semangat dan cita-citanya ialah kelemahan dan rendahnya level sebahagian da'i untuk menyaingi pihak yang lain. Usaha untuk menghadapi pihak jahiliah dalam segenap bidang yang dimasuki mereka sekarang memerlukan kemampuan dan kecekalan da'i. Realiti kita menunjukkan betapa kurangnya tenaga sedemikian di kalangan anggota harakah Islam kita yang mampu memimpin, kreatif, inovasi, bergerak dan terus-menerus bekerja. Apa yang berlaku ianya terus-menerus tertumpu kepada hanya beberapa da'i yang sama. Betulkah? Semua pun balik-balik kepada beberapa individu yang sama, da'i yang sama. So itu satu realiti juga. Sesungguhnya aspek yang dilupai oleh mereka ialah yang bersemangat itu sebenarnya terletak pada tidak sedarnya mereka bahawa yang pertama, fiqh pemilihan dan pengenaan syarat yang ketat, dan kedua, kemantapan niat dan semangat kental terus-menerus yang terhasil. Okey. So ni kriteria yang menarik lah ni. So dalam pemilihan individu berkenaan pun ada syarat yang ketat. Dan kedua, ni antara syarat lah kot ni, kemantapan niat dan semangat yang kental. Maksudnya orang yang memang ada intention, passion dan level keinginan yang kuat lah. Bukan hanya kadang-kadang orang tu kemampuan tu ada tapi niatnya tak ada kan. So begitu
Sebenarnya kedua-duanya itu lahir dan terbentuk melalui yang pertama, hasil pemikiran selama beberapa tahun. Kedua, proses tindak balas hati yang mendalam terhadap kesilapan-kesilapan. Yang ketiga, serta kepayahan dan keperitan kerja yang berterusan. Orang yang tidak memahami fiqh ini dan tidak pernah mengharungi susah payah itu tidak akan sampai kepada mustawa mustawa yang sama dengan mereka bila tiba dalam pelaksanaan. Okey. Perbincangan-perbincangan ni sebenarnya kadang-kadang boleh membuatkan kita relate dengan, kalau orang dalam tarbiyah ni dia akan tahulah ada marhalah tarbiyah tu, dan ada tempoh-tempoh yang perlu dilalui dan setiap marhalah tu secara minimum je kan. Walaupun secara zahir ni macam dia ni faham semua benda dah, boleh kupas semua benda dah, maknanya sakafahnya memang hebat dan sebagainya. Tapi ada benda-benda yang sebenarnya belum menjamin kalau tidak ada aspek-aspek ni kan. Maksudnya kalau kat sini dia cakap hasil pemikiran selama beberapa tahun. Kenapa perlu berapa tahun? Bukankah ada setengah benda tu kalau orang tu memang power, dia boleh faham dalam masa yang sekejap. So dia sebenarnya aspek masa dan kita menempuhi realiti dalam tempoh tu kadang-kadang part of the process. Berbeza dengan kita faham dah, tapi kadang-kadang tanpa melalui the process for a certain time, macam ni kita faham tanpa tuntutan tu satu benda yang masih mudah kan. Oh, dakwah ni macam ni. Maknanya faham theoretically, tetapi kefahaman tu dan dia akan sentiasa pergolakan dalaman kita bila kita menemui dan mencabar dan perlu bersabar dan bla 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 tu. Kadang-kadang pergolakan tu sentiasa berlaku sesuai dalamannya kan. Sehingga dia matang. So itu aspek yang penting lah juga sebenarnya kita perlu perhatikan. Kadang-kadang tanpa tempoh tu kita just on the spot tanya dan macam dia ni okey ni kan. Proses macam kalau yang nombor 2 yang disebutkan situ pula, proses tindak balas hati yang mendalam terhadap kesilapan-kesilapan. So throughout the process ni pun memang akan berlaku macam-macam. Dan reaksi dan respon kita tu terhadap benda tu pun part of the proses yang melahirkan, kalau kita kata istiqamah yang panjang tu lah kan. Dia satu benda yang mudah untuk kita kata kat awal tu, dakwah ni macam ni nature dia dan sebagainya. Tidak dibentang dengan pemadani merah or whatever word yang kita guna. Tetapi over the course tu yang bila event after event yang berlaku, kadang-kadang kalau kita ambil sirah tu, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang ada sahabat kita syahid dan sebagainya. So macam-macam yang berlaku tu part of the process sebenarnya, yang akhirnya membentuk seseorang itu dan dia akan menjadi sebagaimana yang dikehendaki. So serta kepayahan dan keperitan kerja yang berterusan. Tu pun satu benda juga. Untuk agree, untuk setuju, untuk apa yang kata setuju dengan kebenaran Islam ataupun metodologi dakwah dan sebagainya secara konseptual, totally secara konseptual, dan setelah melalui keperitan yang berterusan pun berbeza. So orang yang tak faham benda ni, kalau kita baca balik kes tu, dan tak pernah mengharungi susah payah tu, tak akan sampai kepada mustawa atau level yang sama dengan mereka yang mengajak tadi kan. Sebab kadang-kadang kita ni telah melalui macam-macam. Kalau yang student tu dengan kena manage dengan kesibukan studinya dan sebagainya. Kalau yang bekerja, apatah lagi yang dah berkeluarga. Jadi kadang-kadang bila kita bercakap tu dia dalam satu level yang tertentu lah. Kadang-kadang kita bercakap, orang tu merespon dengan bahasa yang sama, tapi kalau dia belum melalui proses yang sama tu, kadang-kadang sebenarnya tidaklah sama. Word yang sama tu tidaklah membawa maksud yang sama kan. So itu perlu difahami. Sesungguhnya itulah hakikat realiti yang berlaku. Hanya dengannya sahaja pendapat yang ideal dan tindakan yang spontan dalam perencanaan akan bertukar kepada tadarruj yang sesuai dengan kemampuan. Adalah menjadi kesalahan apabila kita menuntut satu bentuk yang mantap dan penuh kesedaraan dari da'i yang lemah. Semata-mata desakan semata-mata tidak akan cukup
jika tidak didahului dengan tarbiyah. Fokus kepada memprodukkan orang-orang yang siqah. Memprodukkan orang-orang yang siqah. Tidakkah anda lihat bagaimana kerajaan negara-negara yang menumpukan pada peringkat awalnya pada industri berat. Ini dia konteks pembinaan negara lah ni. Ini kerana industri berat merupakan kunci peluang untuk mewujudkan industri-industri dengan yang lain. Oh, gambar tak lengkap ni. Demikian juga kita di peringkat permulaan dakwah. Kita seolah-olah sedang berada di peringkat permulaan akibat banyaknya kesilapan yang berlaku dan dahsyatnya serangan dari pihak kafir dan tali barut mereka. Usaha kita mesti ditumpukan kepada kilang-kilang siqat ataupun proses melahirkan golongan siqah yang akan mendidik dan membentuk da'i yang bersenjatakan iman dan fiqh haraki. Mereka perlu disimpan bagi menghadapi kufur medan demi medan. Segala kemampuan mesti disimpan bagi membantu, mengukuh dan memantapkan badan yang akan mentarbiah golongan siqah tersebut. Tempoh dari bermulanya lahir mana-mana gerakan Islam hinggalah sampai ke hari ia hampir-hampir menyamai kekuatan jahiliah di sekitarnya, tempoh tersebut mestilah menjadi tempoh untuk usaha tajmi', tarbiyah dan tafqih. Setiap kali mereka membuka medan baru atau membuka platform baru atau melibatkan diri dalam kancah politik secara total, maka ini bererti berlaku pertentangan antara tuntutan unit tarbiyah dengan tuntutan medan baru atau aktiviti politik tersebut. Ia adalah disebabkan kurangnya mereka yang mampu dan berkelayakan bagi memenuhi segala tuntutan-tuntutan ini dan mampu pula menguruskan pelbagai unit. Dalam perencanaan dakwah, tidak sepatutnya keterbukaan medan dakwah dibuka begitu luas sebelum yakin wujudnya bilangan siqah yang cukup bagi melaksanakan dan meneruskan medan infitah tersebut. Anggota yang siqah perlu dihalang dari kerja semangat tiba-tiba air karbonat dan kerana reaksien provokasi pihak jahiliah terhadap mereka. Walau bagaimanapun itu tidak menghalang kita dari melatih sebahagian dari bilangan kecil dari da'i untuk menyertai pelbagai medan ini sebagai latihan praktikal agar nantinya mereka akan menjadi pelopor pemimpin apabila medan-medan baru dibuka. Ini dalam aspek perencanaan. Interesting bila ada tak tahu apa bahasa Arab asalnya, kenapa semangat tiba-tiba air karbonat tu macam kalau kita goncang air gas tu, dia tiba-tiba meledak tu kan. So sepatutnya kerja kita bukan begitulah. Al-Quran dan kekuatan yang hebat. Memang benar kekuatan besi adalah pelengkap bagi Al-Quran. Itulah firman dari Allah SWT, ayat muhkam dan bukannya muntasyabih, terus dipakai dan tidak dimansuhkan. Allah SWT mahu menjadikan sebagai slogan, dustur dan penunjuk jalan kepada dakwah Islam melalui ayat yang dibaca oleh berjuta umat Islam di seluruh dunia setiap hari. Firman Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal
serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Ada kurungan kat sini. Dijadikan besi dalam keadaan yang sedemikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan supaya ternyata pengetahuan Allah terhadap orang-orang yang dalam kurungan menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-Rasulnya. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Al-Hadid ayat 25. Setiap hati yang sejahtera, teguh imannya dan cenderung kepada kebaikan akan dapat memahami ayat itu sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq telah memahaminya, kerana itulah dia memerangi kaum murtad. Sayyidina Umar Al-Faruq yang gelarannya diambil sempena Nabi sebilah pedang juga telah memahaminya. Oleh itu dia menyetujui supaya dibetulkannya dengan pedang sekiranya dia menyeleweng dan mengikuti hawa nafsu. Demikianlah umat Islam generasi demi generasi sentiasa mengingatkan yang lain dengan sikap ini. Mereka mengingatkan dengan Al-Quran. Kerana itu mereka tidak rugi. Sehingga apabila mereka ditimpa malapetaka dan kekalahan, Allah memberi taufik kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah untuk membacakan ayat ini dan mentafsirkannya. Beliau berkata kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa sesungguhnya dia telah menurunkan Alkitab dan Al-Mizan. Dia juga menurunkan besi untuk menegakkan keadilan, supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan siapa yang menolong Rasulnya. Oleh itu, agama ini didirikan dengan Alkitab sebagai pembawa hidayah dan pedang yang akan membantu. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi hidayah dan penolong. Faham ke apa yang disebut kat sini? Dan sebab bila sebut pedang tu daripada Al-Hadid tu lah kan. Maksudnya kitab dan mizan tu yang Allah turunkan dan hadid besi yang Allah turunkan tu. So dari aplikasinya macam kitab dan mizan tu directly kita boleh faham lah. Itulah sumber hidayahnya kan. Tetapi besi tu yang ada kekuatan tu apa natijahnya? Kalau dalam konteks ni yalah, pedang tu sebagai part of yang membantu dakwah tu kan. Bila dia sebut memerangi golongan murtad dan sebagainya, Abu Bakar tadi pun melibatkan penggunaan besi tu juga kan. Bukan hanya sekadar berdialog lah kalau tidak cukup dengan itu kan. So itu maksudnya kalau kita ambil subtop itu Al-Quran dan kekuatan yang hebat tu, maknanya dua benda yang sepatutnya bergabung lah kan. Beliau menegaskan kepada umat Islam bahawa sesungguhnya apabila telah jelas ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian disusuli dengan pedang, maka tertegaklah Islam. Of course kalau setengah kata-kata ni dia ambil di luar konteks, dia jadi bahaya lah kan. Oh, Islam ni ditegak dengan mata pedang ke? So kata-kata tu pun sebenarnya back the question lah, apa maksudnya kan. Yang dia maksudkan apa? Kalau dia maksudkan adalah pedang tu digunakan untuk paksa orang masuk Islam, then obviously not lah. Tetapi dalam konteks yang betul, sepanjang sejarah Islam tu kita akan nampak dia ada peranannya, dia ada kepentingannya. Seterusnya, mendaki anak tangga bersama orang yang berjalan, bukan melompat. Apa pula maksudnya ni? Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna telah mengarahkan supaya menghindarkan sikap membuta tuli. Beliau memberi amaran kepada yang terlampau bersemangat dan mengajarkan mereka. Di antara ciri-ciri dakwah ini ialah bertahap-tahap dalam mengatur langkah, menunggu masa, tidak tergesa-gesa mahu melihat hasil. Kerana tiap-tiap sesuatu ada masanya yang telah ditentukan. Beliau juga selalu mengulangi kepada mereka, para da'i yang memahami fiqh dakwah, slogan mereka ialah, masa itu adalah satu juzuk dari rawatan. Siapa yang baca
asas-asas dakwah pun akan ada pembincangan tu kan. Dengan ini, Imam Al-Banna telah meletakkan penawar keempat yang akan melindungi dakwah dari tindakan membuta tuli, mendadak tanpa maklumat yang jelas, dan akan dapat memelihara dakwah dari kemusnahan. Beliau menamakan penawar ini sebagai menunggu, quote unquote menunggu. Begitulah antara kesempurnaan tarbiyah Islamiyah harakiyah bagi marhalah kini ialah perlunya menanamkan persediaan jiwa yang menunggu. Sehinggalah dengannya sempurna proses pembinaan ikhtisas yang akan menangani pengembangan sayap di medan. Persediaan jiwa positif sanggup menunggu ini juga memerlukan pengurangan memasuki kegiatan politik buat sementara waktu. Of course, wallahualam sejauh mana part of apa yang ditulis ni berkaitan direct dengan realiti ketika mana dia tulis walaupun insyaAllah dari segi prinsipnya kita boleh faham apa yang cuba dia sampaikan, tapi kalau dari segi kalau kita kata apa sebab kadang-kadang ayat tu macam mengurangi masuk kegiatan politik atau sebagainya tu kita fahami sebagai apa kan. So itu satu benda yang perlu dibincangkan. Pada hakikatnya, selagi kita menumpukan usaha kita di dalam tarbiyah secara berterusan, kita dapati diri kita lebih tetap, teguh dan mantap menghadapi kehebatan arus perkembangan pemikiran jahiliah yang diimport. Kita dapat menerima berita kemenangan parti-parti politik jahiliah dengan berani, kerana sesungguhnya kemenangan mereka itu hanyalah untuk sementara waktu sahaja dan tidak mampu untuk bertahan lama. Kemenangan mereka dihancurkan oleh usaha tarbiyah kita apabila ia menepati makna tarbiyah Islam yang sejati dan hakiki, tanpa semangat yang membutuli, mendadak dan tanpa perancangan. So satu keyword kat situ ialah tanpa perancangan So sebab ada benda yang sebenarnya keterlibatan di medan tertentu sebenarnya atas perancangan yang rapi. So itu tidaklah kita kata sebagai membutuli kan. Tapi kalau sebenarnya tak ada perancangan pun, so itu betul-betul dilakukan. Bahkan lebih jauh dari itu, boleh jadi ada hikmat di sebalik kemenangan kesesatan pihak jahiliah pada hari ini. Ia untuk membuktikan kelemahan mereka dalam membina suasana bahagia yang dijanjikan kepada manusia. Kelemahan mereka ini menjadi bukti usaha pendidikan mereka. Ia adalah pekung besar yang dihadapi oleh sistem-sistem karut dan diktator-diktator yang berusaha bermati-matian memesongkan manusia dari Islam. Kegagalan mereka ini dapat membuka jalan dan mempercepatkan perjalanan da'i Islam. Itulah jalan tarbiyah. Suatu perjalanan yang sukar, jauh dan lambat. Kita mungkin ditinggalkan oleh jahiliah seketika dalam pertandingan ini. Sebahagian dari kita mungkin gugur dan sebahagian dari habuan terlepas dari kita. Namun, itulah jalan yang aman, teguh dan terjamin. Mungkin sebahagian manusia berpendapat bahawa jalan lambat ini tidak akan melatih da'i untuk berkorban. Mereka juga menyangka bahawa kita melupai prinsip pengorbanan dari pertimbangan kita. Sebenarnya itu tidak benar. Sesungguhnya, pengorbanan itu dituntut dan perlu, tetapi mesti kena pada waktunya. Ia tidak boleh dibuat-buat. Sebaik-baik da'i ialah da'i yang menanam benih tadhiyah ataupun pengorbanan di dalam jiwa saudaranya mulai dari sekarang. Bagi yang berada dalam sistem tarbiyah, sepatutnya benda ni part and parcel of the process lah. Benih tadhiyah tu, benih pengorbanan. Pengorbanan ringan sebenarnya yang start dirasai dari awal ialah bagaimana untuk committed dengan bila kita menetapkan satu waktu untuk kita sama-sama berkumpul contohnya. Dia satu pengorbanan yang kecil lah sebenarnya untuk setiap orang tu pandai-pandai menyusun masa jadual masing-masing supaya benda tu dapat berlaku kan. Tapi dia juga part of tadhiyah lah sebab kalau ikut hati setiap orang tu kadang-kadang adalah preference masing-masing kan, kalau ikut hati kan. Tetapi itu langkah awal
pelatihan pengorbanan juga macam wasilah-wasilah dan sebagainya, dia tetapkan waktunya dan kita kena menyusun waktu kita supaya kita boleh committed dengan perkara tersebut. Tugasan-tugasan tertentu dan sebagainya. So semua benih-benih pengorbanan yang kecil-kecil sebagai langkah awal kan. Kalau itu pun gagal kan, maksudnya semua pun sentiasa ikut kepala sendiri saja, tak mampu untuk tadhiyah. So susah untuk kita kata long termnya dia akan tadhiyah dalam benda-benda yang besar kan. So itu sepatutnya difahamilah. Inilah satu-satu jalan yang asil ataupun original, tiada duanya, iaitu jalan tarbiyah yang beransur-ansur. Dan disimpulkan oleh Imam Hasan Al-Hudaibi rahimahullah dalam kata-katanya, dirikanlah daulah Islam di jiwamu, nescaya ia akan tertegak di bumi kamu. Langkah-langkahnya ialah dengan menyebarkan kesedaran Islam, mentajmid, mentarbiyah, berkembang secara seimbang, menyebar dengan berhati-hati, menunggu sehingga sempurna ikhtisas yang diperlukan, memerhatikan dan menunggu kelemahan mereka yang berkuasa secara palsu itu, dan tadahkan tangan kamu kepada Allah agar mengasihani sekalian muslimin di seluruh dunia sehingga terlucut selempangmu dari bahumu. Ketika itu kamu terangkat ke darjat yang lebih tinggi. Okey. Seterusnya, rasanya dia portion yang terakhir. Perlunya wa'yu haraki dalam usaha mempercepat. Okey. Realiti harakat Islam menunjukkan kemungkinan memendekkan tempoh masa jalan ini dengan lebih cepat dan segera untuk membuka dakwah secara terang-terangan infitah. Ianya boleh berlaku dengan cara bersungguh-sungguh mengembangkan fiqh haraki, menyebarkan dan menyampaikan kepada mereka yang ikhlas, tetapi masih perlu kepada fiqh ini. Kadang-kadang ada pembincangan tentang kenapa golongan yang terawal tu ialah yang macam tu kan. Maksudnya keikhlasan tu sudah sedia ada, cumanya fiqh dakwah ataupun fiqh haraki tu tak ada dalam diri dia kan. So itu macam low hanging fruit lah. Macam itu golongan yang pertama yang agak strategik kan. Berbanding orang yang sebenarnya nak kena bina keikhlasan dalam diri dia tu pun mengambil masa yang lebih-lebih lama kan. Sebenarnya terdapat ramai da'i Islam di setiap tempat yang menyerahkan dirinya kepada dakwah dan da'i Islam. Tetapi fiqh haraki inilah yang kurang pada mereka. Sekiranya kita mengajar mereka untuk memenatkan dan mengorbankan diri, sabar berjaga malam dan bengkok belakang untuk mempelajari fiqh ini, nescaya ramai di kalangan mereka yang mempunyai kesediaan yang sedar dan dapat menutup ruang kosong dan menggantikan orang-orang yang lemah. Boleh appreciate ke benda ni? Dia kata sebenarnya ramai je kat mana-mana tempat ni orang yang begini kan. Cuma dia just tidak faham fiqh haraki tu lah kot, metodologinya, manhajnya dan sebagainya lah. So kalau kita sanggup mengajar mereka untuk apa yang disebut tu lah, sampai sabar sampai bengkok apa semua untuk pelajari fiqh ini, nescaya sebenarnya ramai yang ready untuk menutup lompong-lompong yang ada kan. So betul ke begini? Maknanya adakah di dalam medan kita di luar sana tu ada orang yang ada readiness begini sebenarnya, yang sebenarnya tinggal kita nak mengajar mereka, mengclearkan kepada mereka fiqh dakwah tu sendiri, fiqh haraki tu sendiri kan. Sesungguhnya antara kelemahan yang paling nyata dari harakat Islam lalu ialah kurangnya aktiviti mentadwin. Betul ke ni? Prioriti bagi kesedaran harakah dan fiqh dakwah. Mereka terlampau meleret-leret membentangkan sistem-sistem dan cabang-cabangnya, hingga kita dapati begitu ramai mereka yang mengikuti dakwah tetapi kurang menghasilkan produk dan tidak banyak mengubah realiti dalam kadar yang kita mungkin rasa pada mulanya. Ini semua kerana ketiadaan seni kerja dan usul amal jama'i dari mereka.
Betulkah? Adakah kita observe benda yang sama? Kita merasai benda yang sama tak? Kan? Sebab kadang-kadang ramai orang yang kita ramai bekerja lah kan, tapi yang mereka bincangkan bukan benda yang priority untuk dibincangkan lah kat sini. Sebab kata instead of kesadaran haraki dan fake dakwah tu, dia meleret dekat benda-benda yang lain, cerita macam cabang dan sebagainya kan. Bagaimana kita kan? Adakah perbincangan berkenaan dengan metodologi dakwah ni satu benda yang agak yang mainstream dalam dakwah kita ataupun dia memang semua tak apalah, asal buat kerja, buat tu buat ni kan. So dan juga kalau kat situ kat belakang tu, sebab dia cakap yang missing tu ialah seni kerja, itu related dengan fake dakwah, fake haraki tadi, dan juga amal jama'i itulah, maksudnya semua macam terpecah-pecah, terpisah-pisah dan sebagainya kan. So kalau kat sini katanya, kalau dalam kita nak mempercepatkan pergi kepada marhalah dakwah seterusnya, so benda ni perlu difikirkan lah. Kerja memperbaiki sebalik bermula dari hakikat ini. Kerja mengumpulkan balik bahan-bahan yang berselerak yang telah ditulis. Usaha mencari juga karya-karya berkenaan fik dakwah yang dimiliki oleh gerakan Islam dan seluruh dunia Islam. Di samping itu, kita hendaklah membuat penyelarasan dalam kajian dan membiasakan da'i Islam untuk menelaahnya secara serius, bukan dengan membaca sepintas lalu sahaja. Ni relate back sebenarnya dengan apa yang Muhammad Ahmad Rashid telah sebutkan dalam mukadimah dia. Kenapa dia fokuskan buku ni kepada fik dakwah? Kerana itulah maknanya, kata sekarang ni bukanlah tak ramai orang yang berusaha untuk dakwah dalam macam-macam benda dan macam-macam bentuk dan macam-macam kapasiti kan. Tapi yang missingnya, yang menyebabkan natijahnya masih terhad ialah fake dakwah tu lah. Dan kerana itu ditulisnya buku ni Muntalaq, dan dari bab 1 sampai ke sekarang ni memang fokusnya kepada fake dakwah, aspek-aspek yang patut difahami kan. Dan itulah dia perenggan terakhir dalam bab yang ke-15, iaitu perluasan yang seimbang dan penyebaran yang berhati-hati. InsyaAllah minggu depan insyaAllah akan kita cover bab yang ke-16, iaitu memelihara dari kecundang. So pemilihan memelihara dari kecundang. Wallahu alam. Itu adalah ending of kita punya bab yang ke-15. Dan kita minggu depan insya-Allah, semoga Allah mudahkan, kita akan cover bab yang ke-16 daripada 17 bab. So insya-Allah kita dah di peringkat yang akhir dalam buku Muntalaq ni sebenarnya. Tinggal 2 bab lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. So ada apa-apa ke sebelum kita tamatkan sesi ni? Sekiranya ada apa-apa. So I assume tidak ada apa-apa komentar. Banyak benda yang sepatutnya kita muhasabah dan kita reflect rasanya, especially dah sampai bab yang hujung ni, sebenarnya dia agak related. Dia orang kata apa ya, orang yang sebenarnya telah berkecimpung dalam dunia dakwah dan tarbiyah ni, kadang-kadang banyak benda yang more related lah kan, kita akan nampak. Sebab dia dah bincangkan aspek-aspek perluasan medan, tajmid, penapis kriteria dan sebagainya tu. Satu benda yang agak dekat dan agak banyak benda yang kita boleh observe di situ bagi orang yang actually telah berkecimpung dengan dunia dakwah dan tarbiyah kan. Dan hopefully kita dapat lah, maknanya antara benda-benda yang sebenarnya amat patut kita improve, perbaiki dan perkuatkan ke depan ni, telah banyak disebut kat situ kan. Contohnya, dan apa efek-efek sekiranya berterusan kita membiarkan benda-benda yang priority tu masih terabai kan. So itu juga sebenarnya antara benda yang saya rasa penting lah dalam konteks sekarang ni, sebab kadang-kadang ramai orang yang diajak untuk bekerja dan dipacu untuk bekerja, tapi kurang perbincangan tentang kenapa
metodologi ni sepatutnya begini, bukan begini, ataupun apa yang lebih prioriti dan sebagainya tu, benda tu kadang-kadang sekarang ni secara umumnya rasa macam kurang dibincangkan dalam medan-medan tertentu tu kan. So dia sebenarnya menyebabkan apa yang dibuat tu tidak sustainable in long run, na'udzubillah kan. So penting untuk kita memahami benda tu, dan penting untuk kita memberi kefahaman yang sama kepada semua yang terlibat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Insya-Allah kita tamatkan sesi kita pada hari ini dalam bab yang ke-15 ini, insya-Allah di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.